Setiap perjalanan bukan sekadar destinasi tetapi kisah yang tercipta di sepanjang jalan. Dalam episod kali ini kami akan membawa anda mengikuti pengembaraan merentasi sempadan dari Sarawak ke Brunei. Bermula dari Miri ke Lawas, Lawas ke Limbang, Limbang ke Kampung Air Brunei sebelum balik semula ke Miri. Kita ambil jas dulu. Kita nak gerak pergi Brunei. Sekarang jam 5.47 pagi. Masih gelap. Order buka jam 6. Kita nak awal gerak sebab perjalanan kita akan pergi ke Lawas terus pada hari ini. Okey. Jauh perjalanan. Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin merupakan jambatan terpanjang di Brunei dan juga antara jambatan terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang kira-kira 30 km. Jambatan ini merentasi Teluk Brunei dan menghubungkan daerah utama Brunei Muara dengan daerah Temburong tanpa perlu melalui wilayah Limbang, Sarawak. Untuk video kali ini, saya akan bawa anda semua ke salah satu tempat yang terkenal di Sarawak, iaitu daerah Lawas. Kebetulan pada hari ini ada pesta Lun Bawang dan ini merupakan pertama kali saya datang ke Lawas. Okey, kita tengok apa yang menariknya di Lawas ni. Let's go. Okay guys, sekarang kita berada dekat Lawas. Tadi sampai di sini dalam jam 10 lalu. Sekarang kami nak pergi cari makan dulu. Kat mana kita cari makan? Di Papa. Cari makanan dulu. Let's go. Jom. Babi. Asam babi. Asam babi. Ya. Itu. Sama punya. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Kasih ayam ada tak? Bila uang pesta ini tu. Laut. Ini kalau boleh tu malah biji. Terletak di sempadan Sarawak, Sabah dan Brunei, Lawas menjadi pintu masuk penting yang menghubungkan tiga wilayah di Pulau Borneo. Daerah ini bukan sahaja kaya dengan sejarah, malah turut menawarkan panorama gunung, sungai, hutan hujan tropika dan kampung-kampung tradisional yang masih mengekalkan warisan turun-temurun. Di sini, masyarakat daripada pelbagai kaum seperti Lun Bawang, Kelabit, Melayu, Iban, Cina dan masyarakat pribumi lain hidup dalam suasana harmoni, menjadikan Lawas sebuah daerah yang unik dari segi budaya, bahasa dan adat rasam.
Pesta Lun Bawang atau lebih dikenali sebagai Irau Aco Lun Bawang merupakan perayaan kebudayaan tahunan masyarakat Lun Bawang yang diadakan di Lawas. Festival ini dianjurkan oleh Persatuan Lun Bawang Sarawak bagi memelihara warisan budaya, mengeratkan perpaduan masyarakat dan mempromosikan pelancongan di utara Sarawak. Merupakan antara festival etnik yang paling penting di utara Sarawak dan kini turut diiktiraf sebagai sebahagian daripada kalender pelancongan negeri. Berikut ialah ringkasan sejarah masyarakat Lun Bawang. Masyarakat Lun Bawang ialah salah satu kaum pribumi yang mendiami kawasan pedalaman utara Sarawak, khususnya di Bekalalan dan Long Semadoh. Mereka juga mempunyai pertalian rapat dengan masyarakat Lon Dayeh di Brunei dan Indonesia Kalimantan Utara. Asal-usul mereka dipercayai bermula daripada penempatan awal di kawasan tanah tinggi pedalaman Borneo. Nama Lun Bawang bermaksud orang tempatan atau penduduk negeri ini dalam bahasa mereka sendiri. Pada zaman dahulu, mereka hidup sebagai petani sara diri dengan menanam padi bukit, memburu, menangkap ikan dan mengumpul hasil hutan. Dan seterusnya diikuti dengan kontingen daripada Kampung Long Tuma yang kaya serta penuh keunikan. Manakala wanita pula anggun menggayakan dan membawakan kelengkapan tradisional iaitu rong, pate, bane, perut dan tayen. Dan kemudian diikuti dengan Kampung Batu Met Leti, rong pakai nucung kerem, met idang atau mudan aco. Kini diikuti dengan Persatuan Lun Bawang Miri.
lah Jess. Yang mana yang dari lomba wangnya. Cantik-cantik oh. Cantik-cantik. Size ya kan. Ataupun dapat punya desain sama. No, beli Jess Cendera Hati. Tengok. Ini ada banyak craft tangan dijual di sini. Rambang mata Jess tengok. Hah? Rambang mata. Ini ambil lah. Lada putih ikan masin no. Ini produk lokal punya produk. Ini owner homemade lah. Oh. Cobalah. Ngam. Kena ngintek dah. Oh. Mau dalam lagi bro dia. Oh, tu min ke? Dah sama. Min ginya. Ya, misalkan Ini sendiri buat kan? Ya, ini sendiri buat. Betul nggak? ini dek, berapa dek? Yang apa? 20. Oh, kau boleh ada tangan. Okay, kita. Jalan-jalan haus, cuaca panas. Kita baru sampai di Limbang, berapa Jess? 4 lebih. 4.15. Pas ni kita nak pergi mancing. Air besar wow. Kita nak pergi cari kita punya homestay. Okay, let's go. Action. Kita baru sampai dekat kita punya homestay. Kita tengok bilik dulu. Wow, bersih lah. Simple, very bersih. Cantik kan? Mesti. Ya, Di tengah-tengah pasar lah gitu. strategik dia punya tempat. Kita ada aircon, kita ada TV, kita ada tanas, siap ada sembul lagi tu. Bersih. Datang Limbang boleh stay sini lah. Bersih, simple, yang penting tidur. Okay guys, sekarang jam 5. Kita nak pergi tea time. Kita cari yang special dekat Limbang ni oh. Tasty. Okay. Yes. Cium. Just sudah depan sana. Okay, kita sampai dekat destinasi. Kita nak pergi makan guys. Lapar. Minum petang.
Macam mana lah itu bawa pergi minum. Sudah makan apa tadi tu? Pistachio cake kah? Di dekat lawas tadi dia beli. Tengok. Kami dua lapar. Okay, kita dah pergi tea time. Let's go. Okay, kami minum. Bye. Sampai Limbang pun cari pancing juga mereka dua ni. Iya, tapi Umpan kering. kenapa atau enggak? Ini kena direndam dulu sebelum guna. Apa tu? Cacing ke tu? Oh. Cacing kan? Udah bakal lipat. Ya, aku pun dah pernah. Okay guys, sekarang jam 9, mau jam 10. Kami tiga baru nak pergi makan. Tengok menu-menu kami pada malam ni. Ada ketam, ada sayur, ada apa benda ni? Bukan kerang. Tadi kita minta kerang, bukan kerang yang datang. Ada ikan duai, ada sup. Lama tu semayang. Semayang ni guys. Semayang ni. Limbang Waterfront merupakan salah satu destinasi rekreasi baharu yang semakin mendapat perhatian di utara Sarawak. Terletak di tebing Sungai Limbang, kawasan ini mengabungkan keindahan sungai, landscape moden dan suasana santai yang sesuai untuk seisi keluarga. Limbang terletak di antara dua bahagian Brunei menjadikan bandar yang unik dari segi geografi. Projek pembangunan waterfront ini disasarkan menjadi antara tarikan pelancongan utama di utara Sarawak dengan kemudahan komersial dan landscape yang lebih lengkap selepas fasa pembangunan disiapkan. Sejarah Limbang yang unik dan ramai tak tahu. Limbang pernah menjadi wilayah Kesultanan Brunei sebelum diserahkan kepada Sarawak pada tahun 1890. Sejarah ini menjadikan Limbang kaya dengan warisan budaya dan kisah pemerintahan Raja Brooke. Peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa Limbang yang menyebabkan sempadan Sarawak berkembang ke utara. Penyerahan tersebut menjadi isu yang sensitif dalam hubungan antara Brunei dan Sarawak pada ketika itu. Era Raja Putih, di bawah pemerintahan Brooke, Limbang berkembang sebagai pusat pentadbiran dan perdagangan. Pelbagai kemudahan seperti kubu, pejabat kerajaan dan pasar dibina untuk mengukuhkan pentadbiran. Secara keseluruhannya, sejarah Limbang mencerminkan kedudukannya yang strategik di utara Borneo, bermula sebagai wilayah Kesultanan Brunei, kemudian ditabir oleh Raja Brooke melalui era penjajahan British dan akhirnya menjadi sebahagian daripada Malaysia pada tahun 1963. Untuk breakfast pagi ni kami akan try dekat restoran Mutiara catering service. Antara yang viral, kita tengok dulu. Namanya ikan bilis. Saya coba satu. Sedap dia punya panjang. Apa ni, pedas-pedas.
Tidak. Kita try dulu guys. Apa benda ni macam ikan bilis sebenarnya. Pas breakfast kita dah tukar duit Brunei juga. Lepas ni kita akan balik dari Limbang dan singgah sekejap di Brunei. Kita try ronda-ronda. Derang masih tawar-menawar lagi harga bot ni. Masih runding harga lagi. Oh, okay. Deal. Ada rumah malam juga sini kah? Ada homestay kah? Ada. Oh, snack. Snack. Kecil kah? Ya, udang hidup. Oh, udang hidup. Saya pancing pakai. Sini pun ada kedai, ada restoran juga. Ini balai bomba ada orang. Unik oh, atas air. Kampung Air ialah penempatan tradisional di atas air yang terletak di Bandar Seri Begawan dan dianggap sebagai pusat asal tamadun serta Kesultanan Brunei. Sejarahnya dianggarkan menjangkau lebih 1000 hingga 1300 tahun, menjadikannya antara penempatan air tertua yang masih didiami di dunia. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Brunei, Kampung Air berfungsi sebagai pusat pentadbiran, perdagangan, politik dan kehidupan masyarakat. Kedudukannya di Sungai Brunei menjadikan pelabuhan penting yang menerima kedatangan pedagang dari China, Timur Tengah dan juga Nusantara. Pada tahun 1521, pengembara Itali Antonio Figafetta mengunjungi Brunei bersama ekspedisi Ferdinand Magellan. Beliau menggambarkan Kampung Air sebagai sebuah bandar air yang besar dan indah, lalu menggelarnya Venice of the East, iaitu Venice Timur. Kini Kampung Air terdiri daripada kira-kira 40 buah kampung yang dihubungkan oleh rangkaian jambatan kayu. Walaupun mengekalkan warisan tradisional, penduduknya menikmati kemudahan moden seperti bekalan elektrik, air bersih, sekolah, masjid, klinik, internet dan perkhidmatan teksi air. Antara kepentingan Kampung Air kepada negara Brunei. Yang pertama, warisan sejarah dan budaya paling penting di Brunei, melambangkan asal-usul penempatan masyarakat Melayu Brunei, menjadikan destinasi pelancongan utama negara Brunei, serta masih mengekalkan gaya hidup tradisional di atas air walaupun serba moden. Kampung Air yang sering digelar sebagai Venice of the East, tetapi di sebalik keindahannya terdapat berbagai kisah misteri dan legenda yang masih diceritakan oleh penduduk tempatan. Kebanyakan cerita ini ialah cerita rakyat dan kepercayaan turun-temurun, bukan fakta sejarah yang mempunyai bukti tertentu. Antara misteri yang terkenal ialah bunyi aneh pada waktu malam. Ada penduduk lama mendakwa pernah mendengar bunyi langkah kaki di titian kayu atau bunyi orang mendayung perahu ketika tiada siapa pun kelihatan. Cerita ini sering dikaitkan dengan semangat ataupun penjaga kampung atau kisah orang terdahulu. Penampakan di Sungai Brunei, setengah nelayan dan penduduk mendakwa pernah melihat cahaya misteri atau bayangan putih di permukaan sungai pada waktu malam. Ada yang mengaitkan dengan fenomena alam, manakala yang lain menganggapnya sebagai kisah mistik tempatan. Kisah buaya jelmaan. Dalam cerita rakyat Brunei terdapat kepercayaan bahawa sesetengah buaya di sungai mempunyai kaitan dengan makhluk gaib atau merupakan jelmaan manusia. Oleh sebab itu, masyarakat dahulu amat menghormati sungai dan mengelakkan perbuatan yang tidak dianggap sopan. Sejarah yang terakhir adalah sejarah kota lama yang hilang. Kampung Air telah wujud sejak beratus-ratus tahun dahulu dan pernah menjadi pusat pemerintahan serta perdagangan Kesultanan Brunei. Ramai percaya masih terdapat tinggalan sejarah atau artifak lama yang tenggelam di dasar Sungai Brunei, walaupun sebahagian besarnya belum ditemui secara menyeluruh. Walaupun kisah-kisah ini menjadi sebahagian daripada warisan budaya Brunei, tiada bukti saintifik yang mengesahkan unsur gaib tersebut. Namun, cerita-cerita ini terus hidup sebagai sebahagian daripada identiti dan tradisi lisan masyarakat Kampung Air.
Kita nak tea time dulu. Apa kita ada? Lisa pun ada. Sunyi je kafe dia orang ni. Tengok. Levelnya jalan raya pun tak banyak kereta. 1, 2, 3 saja. Mereka 2 tapau lagi minuman sebelum kita balik ke Miri. Ada pizza. Oh, Jess pun tapau juga. Oh, mau benar ko to sup yang hai. Okay guys, dalam perjalanan balik Brunei Miri pukul 3.30.